Assalamualaikum warahmatullahi. Hai. Jadi kali ni kita nak tengok inverse Laplace using partial fraction. Okey, bila nak pakai partial fraction, macam sebelum-sebelum ni yang saya pernah bagi tahu, kalau kita nak selesaikan inverse Laplace, perkara pertama yang kita akan tengok dalam soalan ialah dia punya denominator. Okey, kita akan cari bentuk yang sama seperti yang ada dalam table. Seperti yang ada di panel sebelah kiri ni. Okay, jadi kita akan cari bentuk yang sama, and then kalau tak ada, kita perlu buat sesuatu dengan soalan tu lah. Okay, kita kena tukarkan dia dulu supaya kita akan dapat bentuk yang kita boleh cari direct daripada table. Okay, so sekarang untuk soalan ini, S kuasa 2 tolak S. So kalau kita tengok ada S kuasa 2, ini adalah quadratic equation. So bila dapat quadratic equation, apa yang kita akan buat ialah kita akan cuba factorize dahulu guna calculator. Okey, cuba kita factorize dahulu guna calculator. So kalau kita tekan calculator, factorize using calculator. Okey, kita akan dapat X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 0. Apa maksud X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0? Kalau kita factorizekan manual lah, macam S kuasa 2 tolak S ni sebenarnya sangat senang untuk kita factorize. Iaitu kita boleh dapat atas kita salin balik 4S tolak 1. Yang ini kita boleh dapat S tolak 1. Okey, so ini maksudnya S tolak 1 ni S sama dengan 0, S tolak 1 sama dengan 0. Okey, so dekat sini kita dapat kalau X sama dengan 1, kenapa? So kita dapat S tolak 1 sama dengan 0. Means kalau kita pindahkan 1, kita dapat S sama dengan 1. Okey, kemudian yang ini adalah S sama 0 means S sama dengan 0. So ini ialah kita punya factor lah. Bila kita factorize, ini hasil dia. Okay, so sekarang S tolak 1 bentuk macam ni pun tak ada dekat dalam kita punya table. Okay, kalau kita boleh check lah, nombor 1 sampai 12 tak ada. Nombor 13 sampai nombor 24 pun tak ada bentuk yang macam ni. Okey, tapi kalau S sahaja boleh, kalau S tolak 1 sahaja boleh. So kita kena jadikan fraction ini sebagai partial fraction. So macam mana nak jadikan partial fraction? Bila sebelum ni anda dah pernah belajar partial fraction dalam Mat 1 dan Mat 2. Jadi kita pakai lagi dalam Mat 3 juga. So S tolak 1 ini adalah linear factor. Tak ada apa-apa kuasa di luar dan di dalam kurungan. Okey, so ini adalah linear factor. Bila linear factor, kita akan tulis semula dan kita kena selesaikan partial fraction. So ini adalah linear factor. Jadi kalau kita tulis semula, kita dapat 4S tolak 1 per dengan S tolak 1. Ini adalah sama dengan partial fractionnya kita akan dapat A per S. Okay, yang ini satu faktor. Lagi satu kita boleh dapat B per S tolak 1. Okay, so fraction kita tadi, kita kena jadikan partial fraction disebabkan ini adalah linear factor. So ini adalah linear partial fraction. Jadi dekat sini kita kena cari dulu nilai A dan B. So kalau kita buat jalan kerja yang penuh lah, dekat sini kita akan dapat 4S tolak 1 di sebelah kiri. So S tolak 1 saya bawa ke sebelah kanan. Kita akan dapat S tolak 1 didarabkan dengan semua yang berada di sebelah kanan. A per S tambah dengan B per S tolak 1. Okay, kemudian yang ini kita kena darabkan, darab depan dan darab belakang. So kalau darab depan, kita akan dapat S tolak 1 darab dengan A per S. So S dengan S akan potong.
yang kita dapat hanya A S tolak 1 sahaja. Okay, tambah dengan tambah. So yang ini bila darab dengan term kat belakang, S tolak 1 akan potong. So yang tinggal hanya B S sahaja. Jadi sekarang kita kena cari nilai A dan B. So kita ada S tolak 1 dan S sebagai faktor tadi. Jadi kita boleh start kalau saya gunakan when S equals to 0. Okay, means 4 dekat sini pun akan jadi 0. So dia akan jadi 0 tolak 1 sama dengan A 0 tolak 1 tambah dengan B darab 0. So yang ini akan hapus, yang ini pun akan hapus. Jadi kita ada negatif A sama dengan negatif 1. Negatif A. So it means A kita akan dapat positif 1. Manakala lagi satu yang tadi kita pakai S sama dengan 0. Now kita pakai S tolak 1. Kita ambil setiap satu nilai. S sama dengan 0 kita dah guna. Lagi satu kita guna S tolak 1. So when S minus 1 equals to 0, S is equals to positive 1. So kita masukkan dalam kita punya last equation yang kita dapat tadi. Kat sini ada 4S tolak 1. So kita masukkan dalam ni, kita akan dapat 4S sama dengan 1. Lepas tu ada tolak 1 sama dengan, sini kita ada A S1. So kita dapat 1 tolak 1 tambah dengan B darab 1. So dekat sini kita akan dapat 4 darab 1 dapat 4. 4 tolak 1 dapat 3. Yang ini akan hapus. 1 tolak 1 kosong. Kosong kali A. Sini kosong. Jadi B dapat 1. So kita ada B sama dengan 3. Jadi sekarang kita masukkan balik nilai A dan B ke dalam partial fraction kita. So kalau saya tulis semula soalan tadi, saya akan dapat 4S tolak 1 per S tolak 1 sama dengan A kita adalah 1 per S tambah dengan B kita adalah 3 per S tolak 1. Okay, so kita salin balik. Jadi kita dapat 4S tolak 1. Ini equation yang asal lah. Okay, Fs kita yang asal. Sekarang kita dah tukarkan dia menjadi partial fraction. Kita akan dapat macam ni. Okay, so sekarang ini memberi maksud yang sama. Jadi kita tak gunakan dah kita punya Fs yang asal. Kita akan gunakan Fs yang baru. So sekarang kalau Fs yang baru, boleh tak kita refer dekat table dan cari the inverse Laplace. Okay, Ft. Boleh tak kita cari Ft? 1 per S, kita tengok S dekat bawah. So kita ada S dekat sini. So kita boleh tengok formula nombor 1. Dia ada S sahaja. Kemudian yang ini kita boleh guna S tolak 1. Jadi kita ada S tolak A. Kita guna formula nombor 4. S tolak A. So baru boleh tengok table. Jadi dekat sini baru kita boleh selesaikan. So Ft adalah sama juga dengan inversekan Fs yang di sebelah kanan. Kita akan dapat 1 per S ini sama juga dengan 1. Yang ini 3 per S tolak 1. Ini kita akan dapat tambah dengan 3. So dia jadi 1 per S tolak 1. A kita adalah 1. So kita dapat eksponen 1T. Jadi inilah kita punya Ft.